Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung pula kepada bab 9 kimia industri. Kita lihat dulu subtopik 9.1 iaitu alloy. Jadi apakah alloy dan komponen-komponennya? Jadi apa maksud alloy? Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Okey, maksudnya dia adalah campuran antara logam bersama logam ataupun juga bukan logam dan ada peratusan dia tersendiri. Kita akan lihat peratusan dan komponen-komponen alloy selepas ini. Terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan harian. Seperti keluli, mungkin pelajar semua dah biasa dengan istilah keluli. Pewter, gangsa sudah tentu ramai daripada kita dah biasa dengan perkataan gangsa ini. Loyang, duralumin. Ini adalah beberapa contoh alloy. Kita lihat bagaimana alloy-alloy ini terbentuk ataupun komposisinya dan juga sifat juga kegunaan alloy. Kita lihat yang pertama iaitu keluli. Jadi keluli ini komposisinya, maksudnya dia terbina daripada campuran 90% ataupun 99% besi iaitu logam dan juga 1% sahaja karbon. Sedikit sahaja karbon iaitu unsur bukan logam ditambahkan kepada logam utama iaitu besi. Dan sifatnya keras dan kuat. Dengan sifat sedemikian, maka dia sesuai untuk digunakan sebagai membina jambatan dan juga bangunan, juga membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Ini beberapa contoh keluli yang lain. Kalau kita lihat, memang struktur bangunan ini ataupun struktur bahan ini sangatlah kukuh. Yang kedua, kita lihat pula pewter. Apakah kandungan pewter ini? Jadi kandungan utama pewter yang membentuk pewter adalah 96% timah, 3% kuprum dan 1% saja antimoni. Dan sifat pewter ini adalah permukaan berkilau dan juga tahan kakisan. Jadi dengan sifat permukaan berkilau itu dia sesuai dijadikan barangan perhiasan seperti bingkai, gambar seperti dalam gambar ini ya. So ini adalah unsur-unsur yang bentuk pewter tadi ya. Dia punya formula kimia itu stannum iaitu timah, copper itu kuprum dan juga antimoni. Okey, ini antara barangan yang diperbuat daripada pewter. Nampak berkilat terutama barangan perhiasan kat sini. Seterusnya kita lihat pula gangsa. Kita memang dah biasa daripada kecil lagi istilah gangsa ini, terutama dalam pingat gangsa, tempat yang ketiga bukan? Jadi apakah kandungan yang membentuk gangsa? Ianya terdiri pada 88% kuprum iaitu logam dan juga 12% timah. Okay, sifatnya keras, tahan kakisan dan mempunyai warna yang menarik. Justru itu dia sesuai untuk membuat tugu. So nampak semua dah biasa, walaupun mungkin ada yang tak sampai lagi, kita dah biasa dengan gambar tugu negara ini. Okey, selain itu digunakan dalam ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. So ini antara contoh-contoh gangsa yang lain. Seterusnya kita lihat pula loyang. Okey, loyang terdiri daripada 75% kuprum dan 25% zinc. Jadi pelajar perhatikan ada logam yang utama di situ mempunyai peratusan yang paling tinggi. Logam utama. Okey, sifatnya adalah kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa dan berwarna keemas-emasan. Jadi dia sesuai untuk membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Okey, ini antara peralatan yang diperbuat daripada loyang, alat muzik
tombol dan lain-lain. Okey, kita beralih kepada alloy yang seterusnya, duralumin. Okey, so ini gambar kapal terbang. Maksudnya kat sini duralumin sesuai digunakan sebagai badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Jadi kita lihat apa sifat spesialnya. So untuk membolehkan kapal terbang ini terbang di udara, mestilah dia nak ringan tapi kuat kan. Jadi itulah sebab duralumin dipilih. Bayangkan kalau keluli digunakan sebagai badan kapal terbang, jadi tak sesuai kan sebab berat. Okey, selain itu tahan kakisan. So kita lihat banyak ada 4 unsur yang membentuk duralumin, iaitu 95% logam utamanya adalah aluminium 95, kuprum 3, magnesium 1, mangan 1. So ini antara beberapa contoh lagi barangan yang diperbuat daripada duralumin. Okey, jadi kita lihat tadi, pelajar dapat lihat cabarannya adalah untuk menghafal. Jadi sini ada sedikit ringkasan mnemonics yang boleh membantu pelajar untuk mengingat dengan lebih baik. So tak semua alloy ada, tapi mungkin pelajar boleh ubah suai ikut kesesuaian masing-masing lah. Jadi antara contohnya dua mamaku, apa itu? Iaitu duralumin terdiri pada aluminium, mangan, magnesium dan kuprum. Seterusnya kita ada pitiaku, iaitu pita daripada timah, antimoni dan kuprum. Seterusnya kita ada gangkutim. Gang merujuk kepada gangsa, kuprum, timah. Jadi sedikit sebanyak membantu pelajar mengingat dengan lebih efisien ya. Jadi ciptalah mnemonics ikut kesesuaian masing-masing, ikut minat masing-masing, apakah perkataan yang hendak digunakan. Okey, so ada 2 lagi contoh kat sini. Okey, pelajar boleh rujuk kat sini ataupun boleh buat yang lain. Okey, bagaimana alloy ini dibentuk ataupun diperbuat? Jadi dia ada satu proses yang dinamakan pengaloyan. Jadi sekiranya dinamakan diminta nama proses, mesti ada imbuhan peng-an. Okey, tak boleh tinggal imbuhan peng-an. Sekiranya pelajar tinggal peng-an, maka proses itu dikira tidak tepat. Andai kata soalan minta namakan proses untuk menghasilkan alloy, pelajar jawab alloy, jadi salah. Ataupun pengaloy, tak cukup an kat belakang, juga salah. Jadi harus diingat yang itu. Okey, umumnya kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis. Terkakis ni dengan bahasa mudahnya berkarat. Okey, jadi logam tulen ini dengan ciri sedemikian, dia tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita, umpamanya jambatan kapal terbang tadi. Jadi kat sinilah perlunya pengaloyan untuk menjadikan sesuatu bahan itu lebih kuat. Sebab tujuan utama pengaloyan adalah untuk membaiki struktur supaya lebih kuat, lebih cantik dan sebagainya. Okey, jadi proses pembentukan alloy dan namanya adalah pengaloyan perlu dilakukan untuk membaiki sifat logam tulen. Okey, jadi kalau kita lihat, ini adalah susunan zarah-zarah dalam logam. Jadi masalahnya kat sini, sekiranya dikenakan daya, dia boleh menggelonsor. Jadi keywords kat sini, pelajar jangan lupa perkataan menggelonsor. Bila dikenakan daya, lapisan atom ini mudah menggelonsor. Sebab apa? Kerana atom di dalam logam tulen dia tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Jadi bila dikenakan daya, dia boleh menggelonsor, seperti gambar rajah ini. Okey, jadi kita lihat apakah bezanya apabila sudah melalui proses pengaloyan. Okey, apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam, okey, jadi alloy sama ada ditambah dengan logam ataupun bukan logam. Bukannya ditambah dengan logam semata-mata ya. Okey, kena faham yang itu.
Okey, jadi apabila ditambahkan atom asing itu, atom-atom ini menyukarkan penggelongsoran. Ingat keywords dia, penggelongsoran. Jadi kalau kita lihat tadi, ini atom logam tuling, susunan zarah atom logam tuling. Ini susunan logam atom unsur asing yang lebih sedikit tadi. So bila ditambahkan, perhatikan bila dicampurkan melalui proses pengaloyan, nampak di situ atom asing ini mengganggu struktur asal susunan zarah asal atom logam tuling yang teratur tadi, dia dah jadi tak teratur. Jadi sekarang bila dikenakan daya, diketuk atau sebagainya, lapisan atom logam ini, iaitu alloy ini susah untuk menggelongsor kerana dia sudah tak sekata berbanding dengan logam tuling. Kerana unsur asing ini atomnya lebih berbeza, mempunyai saiz yang berbeza, sama ada lebih kecil atau lebih besar. Maka sebab itulah alloy akan menjadi lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tuling. Jadi kita lihat tadi antara banyak tadi kegunaan sudah disebut. So ni ulangan balik kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Jadi kita lihat KLCC diperbuat daripada keluli. Begitu juga dengan masjid di Putrajaya, kita lebih dikenali sebagai masjid besi, juga daripada keluli. Banyak strukturnya daripada keluli. Barang kapal terbang kita sudah bincang tadi, duralumin yang ringan dan kuat, dan juga beberapa alatan muzik yang diperbuat daripada loyang yang berkilat dan tahan kakisan. Seterusnya kita ada alloy superkonduktor. Apakah ianya? Terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superkonduktor. Apakah ianya? Ianya adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Jadi kalau logam biasa, dia ada rintangan. Superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Antara kegunaannya seperti dalam gambar, iaitu alloy superkonduktor. Ianya digunakan dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. So ini adalah beberapa contoh lagi. So ini mungkin di Jepun, kereta apinya sangat laju. Ini contoh seterusnya, seperti niobium, superkonduktor alloy seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan resonans magnetik MRI untuk pengimejan perubatan, seperti mengesan kanser dan sebagainya. Sekian, terima kasih untuk 9.1. Kita jumpa lagi dalam 9.2.